أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Bukit Canggang yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil faridati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Yang bermaksud, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini adalah manusia biasa yang akan wafat, dan ilmu juga akan hilang, yakni dengan kematian para ulama. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar, berkelahi, bergaduh tentang pembahagian pusaka dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan merupakan amal kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan termasuk juga antara perkara yang mana kita diperintahkan dan kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Nabi supaya belajar tentang faraid dan ajarkanlah ia. InsyaAllah muslimin muslimat, hadirin hadirat, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-7. Yang lepas kita dah bincangkan tentang pendahuluan, pengenalan dan peranan ilmu faraid, dan insyaAllah malam ini kita akan masuk dalam tajuk tujuan ilmu faraid. Tujuan ataupun hadaf, matlamat, untuk apa kita belajar tentang faraid. Kenapa, untuk apa Nabi SAW perintahkan kepada umat supaya belajar ilmu faraid dan ajarkan. Jadi tujuan
ilmu faraid ini adalah untuk menentukan dan memberikan bahagian tertentu daripada harta pusaka si mati kepada ahli warisnya yang berhak. Ini tujuan menurut ilmu faraid. Hakikatnya tujuan apa jua perintah Allah tidak lain tidak bukan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, kata Allah. Apa jua ibadah yang kita buat, apa jua ilmu yang kita belajar, terutama ilmu fardu ain, terutama ilmu-ilmu berkait dengan agama, walaupun hadaf tujuannya menurut faraid untuk apa? Untuk kita mengenal pasti siapa waris. Untuk apa kita mengenal pasti di antara waris berapa bahagian mereka setiap seorang. Tetapi matlamat utama yang sebenar adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting lagi bila kita belajar tentang faraid, paling utama supaya kita tidak memakan harta orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Kata ulama, dalam bab mengambil hak waris lain dalam masalah faraid juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih, kata Nabi. Tiap-tiap daging yang masuk dalam mulut kita, dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya, na'udzubillah. Surat 8, sejarah pewarisan harta pusaka. Penting untuk kita tahu tentang sejarah, terutama bagi kaum muslimat. Kerana hari ini, sekarang ini, ketika ini kita ada dengar faraid ini sudah tidak relevan untuk diamalkan kerana tidak adil bagi kaum muslimat. Lizzakari mithlu hazzil unsayan. Mereka pegang pada dalil itu, bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Jadi ada kelompok-kelompok ini mengatakan, bahkan tegas memperjuangkan faraid ini pada zaman ini dah tak relevan, na'udzubillah. Hanya kerana menganggap ketentuan yang Allah tentukan dalam Al-Quran itu tidak adil. Adil ni apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Letak sesuatu pada tempatnya. Lawan bagi adil, zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan sama rata. Tonton ada anak yang sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah bagi belanja RM5, yang sekolah menengah bagi belanja RM10, contoh. Sebab yang sekolah menengah naik motor pergi sekolah, isi minyak. Harga makanan dekat kantin mahal sikit dari yang sekolah rendah. Adil tak tuan-tuan? Cuba jawab. Yang menengah bagi RM10, yang rendah bagi RM5, adil tak? Adil. Kerana itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu ta'rif adil, bukan sama rata. Yang sekolah rendah harga dekat kantin murah, RM1.50, RM2 satu pinggan. Yang sekolah menengah RM3, RM4 sepinggan. Yang sekolah rendah kita hantar, kita ambil, tak guna duit belanja untuk minyak, untuk kos bas dan sebagainya. Yang menengah kena isi minyak motor lagi. Itu makna adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita yakin sebagai seorang Muslim, Allah adalah Maha Adil. Kalau kita jumpa dalam hidup kita, ada orang yang kita rasa paling adil, ada satu perkara yang kita rasa paling adil di dunia, Allah lebih adil daripada itu. Dan orang yang beriman, kaum para sahabat, ketika turun sahaja ayat berkait tentang faraid, harta-harta yang mereka dapat sebelum ini yang tidak mengikut faraid dikembalikan kepada yang berhak. Ini iman para sahabat. Kita sekarang dah tahu bukan hak kita, nak juga. Bukan bahagian kita, sibuk juga, nak juga. Nyending-nyending.
bahkan memaksa, mengungkit itu ini. Dulu aku yang jaga mak, 10 tahun mak lumpuh, aku yang belanja keluar, aku yang jaga, aku yang rawat, aku yang bagi makan, aku yang patut dapat lebih. Ini masalah-masalah yang timbul bila tak faham, bila kurang faham tentang faraid. Sejarah pembahagian harta pusaka dapat dibahagikan kepada 2 masa, iaitu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Ibadah-ibadah ada yang langsung Allah turun secara menyeluruh. Ada perintah yang Allah turun secara berperingkat. Antara contoh yang berperingkat adalah seperti pengharaman arak. Ada 4 peringkat. Daripada peringkat pertama, Allah larang jangan dekati solat ketika mabuk. Waktu itu umat Islam minum arak masih halal. Kemudian tingkat yang kedua, Allah cerita keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Kemudian barulah pengharaman secara total. Begitu juga dalam hal faraid. Kerana pada ketika itu orang Arab jahiliyah dah terbiasa dengan arak, dah terbiasa dengan adat, iaitu cara pewarisan mereka tidak mengikut faraid. Maka turun ayat secara peringkat demi peringkat. Supaya apa? Antara hikmah, orang tak terkejut waktu itu, tak memberontak bila turun satu perintah secara mendadak. Ini hikmah, bukan tujuan. Tetapi antara hikmah adalah supaya umat pada ketika itu dapat menerima perintah Allah secara peringkat demi peringkat. Sebelum kedatangan Islam, bagaimana keadaan mereka mewarisi harta pusaka? Ketika zaman jahiliyah, hanya lelaki dewasa yang berhak mempusakai harta warisan si mati. Ini sebelum kedatangan Islam. Musliman kena tahu perkara ini. Kalau dahulu, wanita memang dinafikan total. 1 sen pun tidak dapat mewarisi harta pusaka. Maka datang Islam untuk memuliakan semula wanita, diberikan bahagian mereka. Sebelum kedatangan Islam, hanya lelaki dewasa sahaja yang mewarisi harta pusaka. Mereka akan mewarisi harta pusaka melalui 3 keadaan, iaitu yang pertama, melalui nasab keturunan. Ayah mewarisi anak, anak mewarisi ayah, abang mewarisi adik. Dengan sebab nasab. Pada ketika itu, bukan semua ahli keluarga akan mendapat harta pusaka. Hanya golongan lelaki dewasa atau lebih dikenali dalam bahasa Arab ar-rijal sahaja yang dapat mewarisi harta pusaka ahli keluarganya. Alasan mereka pada ketika itu ialah kerana kaum wanita dan kanak-kanak merupakan golongan yang lemah. Golongan ini tidak berupaya untuk melindungi suku kaum mereka daripada serangan musuh. Oleh itu mereka terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Bangsa Arab ketika mengatakan perkara ini, apa kata mereka? Adakah patut kami memberikan harta, yakni warisan, kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda, tidak pandai memegang pedang dan tidak mahir bertarung dengan musuh? Merujuk kepada kaum wanita dan kanak-kanak. Ini sejarah pewarisan sebelum datangnya Islam. Hanya lelaki yang ada hubungan kait nasab yang dewasa sahaja mewarisi harta. Namun begitu, pada saat itu mereka masih memelihara kebajikan isteri yang kematian suaminya dengan memberikan nafkah daripada harta arwah suami kepada isteri tersebut selama setahun. Memang betul abang atau ayah atau saudara terdekat yang lelaki dewasa akan mewarisi, tetapi diberi juga kebajikan kepada isteri si mati. Diberi harta selama mana? Selama tempoh setahun. Tempoh tersebut bagi mereka adalah iddah bagi mereka ketika zaman itu dan juga ketika permulaan Islam.
Setelah itu hukum bagi tempoh iddah tersebut dimansuhkan dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, yang bermaksud dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka dalam arti kata lain beriddah selama mana 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Dan tempoh ini yang diguna pakai sehingga hari ini. Iddah bagi seorang wanita yang kematian suami yang tidak mengandung. Ada pun yang mengandung, iddahnya sehingga melahirkan anak. Ada pun yang diceraikan, iddahnya selama 3 kali suci bagi yang tidak mengandung. Bagi yang mengandung sehingga melahirkan anak. Berkait dengan faraid, bila mati, bagi yang mati iddahnya 4 bulan 10 hari, bagi yang mengandung sehingga melahirkan. Dengan cara yang kedua, iaitu sumpah setia dan pertolongan, al-halfu wan nusrah. Sumpah setia ialah suatu ikatan janji antara dua orang lelaki dewasa yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Yang tadi ada hubungan kerabat, tetapi yang dapat hanya ar-rijal, lelaki dewasa. Cara yang kedua, sebelum kedatangan Islam, seseorang itu mewarisi antara satu dengan yang lain dengan cara janji setia. Janji setia di antara dua orang lelaki dewasa sekalipun tidak mempunyai hubungan kerabat. Mereka bersumpah untuk saling tolong-menolong dan mempusakai antara satu dengan yang lain. Di antara lafaz yang digunakan ialah darahku darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu menolongku dan aku menolongmu, dan sebagainya. Ibarat kata, kalau kita berjanji dengan kawan kita, kalau aku mati, engkau mewarisi harta aku. Kalau engkau mati, aku yang akan mewarisi harta engkau. Atas janji setia, atas sumpah setia di antara dua lelaki dewasa, sekalipun tidak ada hubungan kerabat. Apabila kedua-duanya bersetuju dengan perjanjian tersebut, maka mereka saling bantu-membantu dan mewarisi antara satu sama lain. Ini cara kedua. Cara ketiga dengan cara tabanni. Ini sebelum kedatangan Islam. Dahulu umat jahiliyah mempusakai pusaka warisan dengan cara tabanni, iaitu anak angkat. Di antara amalan golongan lelaki Arab jahiliyah, ni bila kita kata jahiliyah, bermakna sebelum kedatangan Islam. Bukan bermakna jahiliyah tu bodoh. Mereka hidup bertamadun. Ada bangunan-bangunan, ada urusan jual beli. Cuma istilah jahiliyah itu merujuk kepada sebelum kedatangan Islam. Di antara amalan golongan lelaki Arab jahiliyah ialah mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Mereka boleh menasabkan anak itu kepada mereka sendiri, bukan kepada bapa sebenar anak itu. Ini sebelum Islam. Dibinkan, dinasabkan kepada ayah angkatnya. Dan ini juga dilakukan oleh baginda Nabi SAW sebelum pengharaman diturunkan. Menurut mereka, bapa dan anak angkat tersebut boleh mempusakai antara satu sama lain jika salah seorang meninggal dunia. Selepas kedatangan Islam, bagaimana cara pembahagian pusaka, pembahagian warisan selepas kedatangan Islam? Juga berperingkat. Hukum faraid tidak dilaksanakan serta-merta setelah ajaran Islam mula berkembang di bumi Mekah. Hukum pembahagian pusaka diperintahkan secara berperingkat. Adalah bertujuan supaya tidak membebankan umat Islam ketika itu untuk mengamalkannya. Terdapat 4 peringkat dalam melaksanakan hukum pewarisan dari permulaan Islam sehinggalah Islam itu menjadi kuat hingga hari ini dan sehingga kiamat. Peringkat pertama,
Pada permulaan Islam, ikatan sumpah setia dan pertolongan yang dibuat ketika zaman jahiliyah masih diteruskan, diakui, iaitu ikatan janji untuk pertolongan dan pewarisan di antara dua orang lelaki yang bersahabat. Masih diteruskan, dan Islam pada ketika itu tidak melarang lagi, tidak mengharamkan lagi. Mereka bersumpah akan saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika mereka hidup dan saling mewarisi apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Namun, dia ada namun, masih diamalkan, diakui, cuma bahagian yang diwarisi hanyalah 1/6 sahaja. Kepada siapa? Kepada yang dua orang saling janji setia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka, yakni untuk bantu-membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya 1/6. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Surah An-Nisa ayat 33. Kemudian hukum ini dimansuhkan dengan turun ayat yang lain. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 75. Ayat ini Allah mengutamakan kepada kaum kerabat. Yang tadi masih diakui, tetapi walaupun bukan kerabat, tetapi hadnya 1/6. Turun ayat ini menafikan dan totalnya diberikan kepada kaum kerabat sahaja. Selain itu juga, sistem pengambilan anak angkat masih diteruskan. Pada permulaan Islam dikisahkan bahawa Rasulullah SAW telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda dan menamakan Zaid bin Muhammad. Ini sirah sebelum pengharaman tabanni, iaitu menasabkan anak kepada ayah angkat. Amalan tersebut tidak berkekalan apabila Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang daripada orang lelaki kamu, tetapi ia adalah pesuruh Allah dan kesudahan segala para nabi. Dan ingatlah, Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Ayat ini melarang amalan tabanni, menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. Bila kata tabanni ini haram, maksudnya nasab itu haram, tabanni itu harus, boleh kita ambil anak angkat, cuma jangan dinasabkan kepada nama kita. Juga haram dinasabkan kepada ayah biologi. Faham maksud saya? Terlanjur, na'udzubillah, kemudian nikah. Anak ini tadi anak luar nikah, tapi nak tanggung malu punya pasal, dibinkan kepada ayah. Walaupun kalau dibelah, ambil darah DNA, betul, memang anak betul, tetapi dari sudut nasab tak boleh dibinkan kepada ayah zina. Dan dia tak boleh mewarisi harta ayahnya, ayahnya juga tidak boleh mewarisi harta anaknya. Kerana syarat untuk mewarisi 3. Pertama, kerana nasab. Nasab ni maknanya pertalian yang sah. Ayah dengan anak, anak dengan ayah.
abang dengan adik, kakak dengan adik, pakcik dengan anak buah. Kemudian yang kedua dengan sebab pernikahan, suami mewarisi isteri, isteri mewarisi suami. Yang ketiga kerana penghambaan, wala. Nanti kita akan bincangkan dengan detail. Peringkat kedua, pada peringkat ini hukum pewarisan dilaksanakan melalui persaudaraan antara dua orang sahabat daripada kaum Ansar dan Muhajirin. Ini berlaku setelah Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Manakala bagi para sahabat yang tidak berhijrah, mereka tidak mempunyai hak pewarisan walaupun mereka terdiri daripada ahli waris yang hampir, yakni kerabat yang hampir serta beriman. Ini peringkat kedua setelah kisah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka pada ketika itu yang mewarisi harta di kalangan sahabat yang berhijrah adalah antara Muhajirin dan Ansar, sekalipun tiada pertalian saudara, sekalipun tiada pertalian kerabat. Dan seandainya ada saudara yang masih belum berhijrah, masih tinggal di Mekah, mereka tidak ada hak sedikit pun tentang perwarisan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Wallazina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain, yakni pada pertolongan juga pada hal perwarisan. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Membela di sini juga termasuk dalam perkara perwarisan. Tak ada hak lagi dah mereka, terputus hak kerana tidak berhijrah bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat. Diceritakan bahawa seorang sahabat baginda SAW yang bernama Zubair Al-Awwam daripada golongan Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat bernama Ka'ab bin Malik daripada golongan Ansar. Ketika peperangan Uhud, Zubair berkata, jika Ka'ab bin Malik mati, tidaklah ada warisnya di dunia ini melainkan dia, yakni Zubair. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan dengan ayat berikut. Apa kata Allah lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak mewarisi. Allah kaitkan hubungan kerabat. Kalau tadi hubungan Ansar dan Muhajirin, sekalipun tiada hubungan kerabat. Turun ayat ini menasahkan ayat yang sebelum, kemudian menerangkan bahawasanya orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak dalam hal pewarisan, lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin, yakni yang belum kerabatnya, yang tiada hubungan pertalian kerabat, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu. Melainkan kalau kita ada tujuan untuk berbuat baik kepada golongan Muhajirin atau Ansar yang bukan pertalian saudara, iaitu dengan cara berwasiat, bukan dengan faraid. Wasiat lafaz masa hidup, penyerahan selepas mati. Hibah lafaz masa hidup, penyerahan masa hidup. Faraid tak lafaz pun, tetap berpindah selepas mati.
Asalnya harta kita semua sekalipun kecil pensel ini Allah bagi pinjam kat dunia. Bila kata pinjam, akhirat nanti Allah tanya balik. Semua harta kita, daripada sekecil-kecil harta sehingga sebesar-besar harta, tanah berekar-ekar, rumah berbiji-biji contoh. Semua ni pinjaman dari Allah. Kalau Allah bagi, Allah tak tanya dah kat akhirat nanti. Kaki kita semua tak akan berganjak melainkan ditanya 4 perkara. Salah satunya berkait dengan harta kita. Dari mana datang dan ke mana kita belanjakan. Itu maksud pinjam. Kalau bagi, Allah tak tanya dah. Bila kata pinjam, siapa pemilik dia? Yang sebenar Allah. Bukan hanya pemilik pensel ini, bukan hanya pemilik badan kita, tetapi Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Setiap yang alam, ma siwallah, selain Allah, adalah makhluk, dan tuannya siapa? Khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mati, harta yang Allah bagi pinjam kepada kita sepanjang hidup kita dikembalikan kepada Allah. Cuma tak nampaklah perpindahan tu pergi ke mana. Tetapi hakikatnya miliknya menjadi milik Allah. Walaupun pada asalnya milik Allah, tetapi Allah bagi pinjam kepada kita waktu kita hidup. Bila kita mati, harta kita semua kembali kepada Allah. Dan bagaimana Allah nak berikan kepada waris kita? Dengan cara faraid. Tilka hududullah. Demikian itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Farildatan minallah, kewajipan, kefarduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka ke tak suka ke, ini ketentuan dan kefarduan wajib bagi waris ikut. Wajib. Pilihan pertama, bukan pilihan kedua, pilihan ketiga, bukan bila dah bergaduh adik-beradik, berkelahi baru nak rujuk kepada Al-Quran. Tidak. Tetapi ini pilihan pertama. Setelah turunnya ayat ini, harta mereka dikembalikan kepada ahli waris mereka yang sah mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringkat ketiga, selepas kedatangan Islam, seterusnya hukum pewarisan pada peringkat kedua diganti dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini dimansuhkan. Kadang-kadang ada orang salah faham, dia ambil ayat ini, dia kata ini boleh wasiat kepada kerabat, boleh wasiat kepada waris. Ini wasiat wajibah ini wasiat kepada ibu bapa dan keluarga. Maknanya sebelum kedatangan Islam, ayat ini dah dimansuhkan dengan ayat-ayat faraid, iaitu wasiat wajibat bagi kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan pada ketika ini. Kutiba alaikum. Kutiba ini kata ulama hukumnya wajib. Wajib bagi umat Islam pada ketika itu apabila seseorang daripada kamu hampir mati. Jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, iaitu menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Sekarang boleh tak lagi kita wasiat kepada waris? Tak boleh. La wasiyata liwarithin, kata Nabi. Tidak boleh lagi kita mewarisi, berwasiat kepada ahli waris. Apa maksudnya? Kita wasiat kepada waris. Contoh, ni biasa berlaku dalam masyarakat kita. Kalau ayah dah mati nanti, mak dah mati nanti, rumah pusaka ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Biasa tak dengar? Biasa dengar. Adik yang bongsu tu anak dia tak? Anak dia lah. Tetapi anak yang bongsu. Anak ini waris ke bukan? Waris. Maka tak sah. Bukan tak sah, tak cukup syarat untuk melaksanakan wasiat tadi. Tak timbul isu kalau kita sebagai anak, kita tak lakukan, tak laksanakan wasiat tersebut, kita termasuk dalam anak yang derhaka. Tak termasuk. Kerana wasiat tersebut batal.
Antara syarat-syarat sah wasiat, tidak kepada ahli waris, tidak lebih daripada 1/3, bukan untuk perkara yang maksiat. Ini syarat-syarat sahnya wasiat. Kalau diberikan, diwasiatkan kepada waris, maka tak wajib kepada waris untuk laksanakan. Nak laksanakan juga, boleh tak? Boleh, dengan kaedah takharruj. Takharruj ni apa dia? Sama juga kaedah kita keluar daripada ketetapan faraid. Kena ada 3 syarat juga. Kata ulama, syarat pertama, di kalangan semua ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka, mesti di kalangan akil dan juga baligh. Cukup sempurna akalnya dan baligh sampai usianya. Baligh menurut Islam, lelaki keluar mani, perempuan keluar haid. Tak keluar mani, tak keluar haid, cukup usia 15 tahun, qamari, tetap dikira baligh. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Akil yang cukup sempurna akal. OKU tengok juga jenis apa. OKU akal baru termasuk dalam yang tidak berakal. Kerana 2 golongan ini tidak ada hak untuk menentukan hartanya. Sekalipun dia bersetuju, Pak Long, saya bersetuju harta bahagian saya kita bagi sama rata. Dia ni kanak-kanak. Sekalipun dia bersetuju, maka tak sah, kerana mereka ini dianggap tidak layak untuk memutuskan keputusan berkait dengan harta mereka. Sebab itu adanya pemegang amanah. Kalau kita dalam undang-undang Malaysia berusia 18 tahun ke atas, baru boleh untuk dimasukkan namanya dalam geran, dimasukkan, dipindahkan duit ke dalam akaun, kemudian dipindahkan nama kenderaan dan sebagainya. Belum cukup usia 18 tahun, dalam undang-undang negara kita tak boleh untuk pindah nama. Tetapi ada pemegang amanahnya. Biasa siapa pemegang amanah? Isteri si mati, ibu kepada anak-anak ini. Syarat yang kedua, tadi kena akil baligh. Yang kedua untuk takharruj, di kalangan ahli waris yang berhak mendapat pusaka, mesti tahu dahulu berapa bahagian mereka mengikut faraid. Ini yang banyak terlepas pandang. Bahagi sama kata, ya, tahu tak berapa ikut faraid? Tak tahu. Hikmah kenapa syariat menetapkan syarat kena tahu dahulu. Contoh, tuan-tuan dapat harta seekar, bahagi sama rata dengan adik-beradik, termasuk lelaki, termasuk perempuan. Sepatutnya banyak yang lelaki. Tuan-tuan lelaki dapat seekar. Pernah tak tahu berapa bahagian tuan-tuan kalau ikut faraid? Tak tahu. Bila kira contoh, sepatutnya dapat 2 ekar. Dulu 20 tahun dulu bagi sama rata. Sekarang dah 20 tahun baru tahu sepatutnya aku dapat 2 ekar ni, bukan seekar. Agak-agak apa reaksi dia? Kalaulah dulu aku tahu, aku tak bagi sama rata. Ini hikmah kenapa syariat meletakkan syarat kena tahu bahagian atau jatah di kalangan ahli waris mengikut kiraan faraid terlebih dahulu. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, di kalangan ahli waris yang nak memberikan haknya yang banyak jadi sedikit, sama rata kan? Jadi yang lelaki ni daripada banyak jadi sedikit, kena redha. Ini syarat yang ketiga. Kalau 3 lelaki 3 perempuan, contoh, seorang lelaki tak setuju, aku tak setuju bagi sama rata, aku nak bahagian aku mengikut faraid. Yang lagi 5 haram, kata dia tamak. Tamak ni apa dia? Ambil hak orang, masuk poket kita. Siapa yang tamak sebenarnya? Yang tak bersetuju, yang marah. Ini hak dia yang Allah dah wajibkan dan Allah tentukan. Kenapa sibuk kita nak ambil hak dia? Kalau dia nak bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak nak bagi, itu hak dia. Haram kita kata dia tamak. Wajib yang lain bagi bahagian dia, yang seorang ini mengikut kiraan faraid. Yang selebihnya nak bagi sama rata, lepas akal baligh semuanya, lepas tahu bahagian faraid masing-masing, silakan. Sama juga kaedah dengan wasiat tadi.
Kalau andai misal kata ada wasiat kepada ahli waris, bincang dahulu, cukup syarat ini, okey, sekarang ini arwah ayah wasiatkan rumah ni untuk adik. Siapa yang setuju, siapa yang tak setuju? Masing-masing angkat tangan, takut jadi anak derhaka. Sebab ni wasiat mak ayah ni. Tapi tahu tak bahagian masing-masing? Dah tahu dah. Rela tak? Rela hati. Memang nak bagi ke adik. Adik kan darah daging kita. Lagi pula mungkin adik tu yang kurang kemampuan, kita bagilah. Alhamdulillah, silakan. Cukup syarat, silakan. 3 syarat ni penting untuk takharuj. Sama ada nak bagi sama rata, sama ada nak lepaskan semua hak dia, ataupun nak muafakat. Muafakat ni tak semestinya sama rata. Muafakat, Along ambil 2 ekar, kau ambil 1 ekar. Boleh tak? Boleh Along, tak apalah. Muafakat tak semestinya sama rata. Kena ada 3 syarat. Kalau tak ada 3 syarat ini, kata Syekh Said Saltut, merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Biasa azan ke teruskan? Azan. Kita sambung sedikit boleh ya lepas azan? Kita berada azan dulu, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa sallallahu alaihi wa sallam. Innaka la tukhliqul mi'ad. Sambung sedikit ya boleh ya. Kita nak habiskan dalam bab ini, kemudian akan datang kita masuk dalam bab hukum faraid. Peringkat keempat kita belum masuk, sikit lagi. Sambung yang tadi. Persoalan tu saya tanya dengan sahabat saya, senior saya, Ustaz Harun Nizam bin Mat Husin. Waktu yang baru-baru ni Dr. Syekh Ali Kuma'ah ada datang di Malaysia, dan Ustaz Harun Nizam ni merupakan penterjemah di perpustakaan waktu tu. Saya tanya dengan dia, Ustaz, kalau lah misal kata orang dulu-dulu di kalangan mak ayah kita atau atuk nenek kita yang dapat harta pusaka, yang kemungkinan besar mereka dapat tidak melalui wasiat, tidak melalui pusaka faraid, maksudnya dapat dengan cara sama rata dan tidak ada syarat takharuj. Kalau sama rata ada takharuj, ada masalah. Ini sama rata yang tak ada takharuj, yang kebanyakan yang berlaku. Dia pernah tanya dengan guru dia, Syekh Said Saltut, merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta Mesir. Kalau kita tahu dan kita yakin harta yang mak ayah kita dapat secara sama rata, tidak ada takharuj, 3 syarat tadi, wajib kita pulangkan balik. Kita sebagai anak yang kita dapat ni, kita warisi daripada mak ayah kita, wajib kita pulangkan balik, cari balik. Kena ada usaha cari balik waris-waris dahulu. Dah lama sangat, dah tak tahu, tak jumpa dah. Dah cari-cari tak jumpa dah. Pening dah saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terlepas kita daripada tanggungan tersebut kerana di luar kemampuan kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang dulu mungkin kita masih bersangka baik, mereka mengikut faraid, mengikut takharuj, tetapi seandainya tidak, mudah-mudahan diampunkan Allah kerana tidak faham mereka. Orang yang tidak tahu ni kemungkinan ada kemaafan. Orang yang sembahyang melakukan perkara yang batal, dalam masa yang sama dia tak tahu, tak batal bagi dia. Bagi orang yang tahu hukum, dia buat batal, maknanya ada kemaafan. Mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau kita tahu, kita yakin, wajib kita pulangkan balik kepada ahli yang sepatutnya dapat. Peringkat keempat, pada peringkat terakhir ini, hukum wasiat wajibat ditukar kepada hukum faraid. Setelah turunnya ayat yang ke-11 di dalam surah An-Nisa, sistem pewarisan Islam ini menentukan kadar bahagian bagi setiap ahli waris secara terperinci. Dalam kitab ini, penulis tak nyatakan surah An-Nisa ayat yang ke-11. Kalau tuan-tuan lihat dalam Al-Quran, bermula daripada walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami mendapat 1/2 daripada harta isteri-isteri kamu sekiranya isteri-isteri kamu ini mati tidak mempunyai anak.
panjang lebar tentang ayat itu. Suami dapat berapa, apa bahagian dia, keadaannya bagaimana, isteri dapat berapa, macam mana keadaannya, berapa bahagiannya, ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, adik-beradik dapat berapa, anak-anak dapat berapa, terperinci Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dan 13. Nanti tuan-tuan boleh rujuk. Apabila turunnya ayat ini, ayat-ayat tentang faraid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Ketahuilah bahawa tiada wasiat kepada ahli waris. Selepas turun ayat berkait dengan tentang pusaka, ayah berapa, ibu berapa, suami berapa, isteri berapa, adik-beradik berapa, anak-anak berapa, barulah Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Kerana ahli waris ini dah ada bahagian mengikut faraid. Maka terbatallah ayat yang mewajibkan wasiat tadi kepada ibu bapa dan juga kaum kerabat. Dah tak dipakai, dimansuhkan hukum tersebut, diganti dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Surah An-Nisa 11, 12, 13 terperinci Allah ceritakan bahagian waris. Kemudian Nabi SAW menegaskan tiada lagi wasiat kepada ahli waris. Bab seterusnya tentang hukum faraid. Cukup sekadar ini, saya rasa insya-Allah kita akan jumpa pada hari Ahad, esok lusa Ahad malam. Saya dimaklumkan dengan pihak pengurusan masjid, sepatutnya lusa ada gurunya tetapi menunaikan haji. Jadi dia cari pengganti. Kebetulan lusa saya kosong, saya masuk lusa. Kita akan sambung dalam bab hukum faraid. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Anda yang terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.